Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk sama-sama menjawab soalan dalam modul D Sains tahun 6. Okey, dalam tajuk persaingan, okey, kita lihat di sini ada dua gambar. Gambar serigala dan singa sedang mengejar seekor rusa, dan gambar yang kedua burung jantan dan burung betina. Burung jantan ni yang sama jenis sedang bersaing ataupun bergaduh untuk mendapatkan burung betina. Jadi kita nak tulis apakah jenis persaingan yang ditunjukkan oleh P dan Q. Okay, P ni adalah persaingan antara haiwan yang berlainan jenis, singa dan serigala. Jadi persaingan ini dinamakan persaingan interspesies. Okay, persaingan interspesies. Okey, yang kedua, yang persaingan yang ditunjukkan oleh Q, haiwan yang burung yang sama, burung yang sama jenis sedang bersaing untuk mendapatkan burung betina. Jadi yang ini dinamakan persaingan intraspesies. Okey, soalan yang kedua, apakah faktor persaingan singa dan serigala? Jadi ini adalah persaingan untuk mendapatkan makanan. Okey, faktornya ialah makanan. Okey, yang ketiga, apakah faktor persaingan dua ekor burung jantan? Okey, faktor ini adalah berkaitan dengan pasangan, Okey, untuk mendapatkan pasangan. Okey, soalan yang keempat, nyatakan dua faktor lain persaingan haiwan intraspesies dan interspesies. Okay, selain daripada makanan dan pasangan, faktor lain ialah air dan juga kawasan tempat tinggal ataupun wilayah. Kawasan ataupun wilayah tempat tinggal. Okey, di muka surat 2, apakah maksud interaksi antara haiwan? Okey, kita boleh rujuk buku teks muka surat 48. Okey, interaksi ialah hubungan aktif. Hubungan aktif antara hidupan. Yang saling bergantung antara satu sama lain. Yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey. Jadi maksud interaksi ialah hubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey, nyatakan jenis interaksi antara haiwan yang berlabel P, Q dan R. Okey, yang ni interaksi antara kerbau dengan burung gembala kerbau. Okey, jadi dua-dua dapat faedah. Okey, interaksi, tajuk interaksi kita boleh rujuk di muka surat 64. Okey, muka surat 64 buku teks. Okey, yang interaksi P dinamakan mutualisme. Okey, mutualisme. Okey, dua-dua pihak mendapat faedah. Itu kerbau hilang rasa gatal dan burung gembala kerbau mendapat makanan, iaitu kutu yang ada di atas badan kerbau. Okey, yang kedua, kucing dan kutu. Kucing akan rasa sakit dan kutu dapat menghisap darah kucing. Jadi satu pihak rugi dan satu pihak untung. Jadi yang interaksi ini dinamakan parasitisme. Okey. Okey, interaksi P, parasitisme. Okey, dan R, anemone laut dan ikan badut. Okey, jadi satu pihak mendapat untung, iaitu mendapat perlindungan daripada
anemone laut ini, okey, dia dapat berlindung di sini. Kemudian anemone laut ini tidak terjejas pun. Jadi satu pihak untung, satu pihak tidak terjejas. Nama interaksi ini dipanggil komensalisme. Okey, komensalisme. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 64. Okey, jelaskan inferens kamu bagi setiap jenis interaksi yang dinyatakan di dua. Jadi apa sebab interaksi P ni dipanggil interaksi mutualisme, Q dikenali sebagai parasitisme dan R komensalisme. Okey. P kerana kedua-dua pihak mendapat faedah. Okey. Okey, ya. Q kerana sebelah satu pihak rugi dan satu pihak lagi beruntung. Okey, R kerana satu pihak untung dan satu tidak terjejas. Okey, yang keempat, berikan contoh lain hubungan antara dua haiwan bagi setiap interaksi di atas. Okey, satu contoh lain untuk P yang dua-dua untung, ya. Okey, kita boleh lihat di sini. Contoh lain kita boleh berikan ialah umang-umang dan buran. Okey, dua-dua untung. Umang-umang dan buran. Okey, umang-umang mendapat pengangkutan yang percuma dan buran mendapat perlindungan. Okey, yang kedua, parasitisme. Satu pihak untung, satu pihak akan rugi. Okey. Okey, di sini contoh lain ialah manusia dan cacing pita. Okey. Okey, R. Contoh untuk R ialah ikan jerung dan ikan remora. Dan ikan remora. Okey. Okey, cikgu harap tutorial ini dapat membantu untuk menjawab soalan dalam modul D. Sekian, terima kasih.